Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, hari ni Nina ada sebuah cerita yang sangat menarik dan agak menyedihkan juga. Sebab apa Nina kata macam tu? Sebabnya seramai 39 orang pendatang asing yang datang daripada Vietnam nak pergi cari kerja dekat sebelah Eropah, tapi akhirnya diorang ni telah mati katak dalam kontena. Sebenarnya macam mana boleh jadi macam tu? Dan diorang buat apa naik lori kontena untuk pergi ke Eropah? Sebab itulah Nina kata cerita ni memang menarik. Sepanjang diorang travel daripada Vietnam dan ke Eropah sejauh 10,000 km macam tu, seorang demi seorang telah meninggal dalam tu. Sebab apa dan macam mana boleh terjadi? Korang kena tengok video ni sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Kejadian ni jadi pada 23 Oktober tahun 2019, iaitu 2 tahun yang lepas. So kejadian tu terjadi lebih kurang waktu tengah malam. Jadi ada seorang driver trailer yang telah memandu lori tadi daripada Holyhead menuju ke pelabuhan Purfleet-on-Thames. So driver tadi dia adalah Robinson, dan dia adalah orang yang next driver lah yang akan bawa lori tu ke next destination pula. Masa dia sampai dekat trailer tu, Robinson ni kata dia sebenarnya dah terbau bau busuk yang macam bau sampah macam tu. Tapi dia buat tak tahulah dan dia masuk ke dalam trailer dan terus bergerak. Dalam pukul 1 pagi macam tu, Robinson ni dapat mesej dari Snapchat, iaitu daripada bos dia yang bernama Ronan Hughes. Jadi bos dia kata bagi diorang udara cepat dan jangan biarkan diorang ni keluar. So dia pun slowlah lori yang dia bawa tu, and then dia berhenti dekat kawasan perindustrian. Lepas tu dia turun daripada dia punya lori tu, and then dia pergi belakang lori, dah buka pintu kontainer tu. Tapi apa yang mengejutkan, bila dia buka je pintu tu, dia dah nampak manusia yang banyak dalam tu, tapi semuanya dah tak bergerak dah. Semuanya dah macam bergelimpangan dalam lori. So dia pun dah terkejut, dia pun berundur ke belakang, and then dia tutup pintu lori tadi. Dalam keadaan yang gelabah macam tu kan, dia pun call lah bos dia tadi tu, dan dia beritahu balik apa yang jadi pada masa tu. Rupa-rupanya diorang ni telah terlibat dengan satu sindiket, iaitu menyelundup orang tau. Jadi dalam sindiket tadi tu ada seorang bos besar yang bernama Nika. Jadi dia adalah mastermind dalam kes ni. So Nika ni pun beritahu Robinson jangan gerak ke mana-mana, duduk je situ and then call polis. Jadi Robinson ni pun ikutlah arahan daripada bos besar dia. Dia pun call polis. Dia beritahu ada pendatang dekat belakang trailer dan semuanya dah terbaring dan tak lagi bernafas. Jadi bila polis dah dapat info macam tu, diorang pun datanglah dekat kawasan perindustrian tadi untuk datang check. Bila diorang buka je pintu trailer yang dekat belakang tu, seramai 39 orang pendatang asing telah pun meninggal. Benda pertama yang polis ni buat, of course lah, dia akan check lah dokumen ataupun pasport tentang diorang ni kan. Tapi bila diorang check ke semua mangsa, tak ada seorang pun yang mempunyai dokumen perjalanan yang sah. So diorang ni adalah pendatang asing ataupun pendatang yang datang secara haram. Kalau tengok muka diorang semua ni kan, nampak semua macam mata sepek kan. Jadi polis pun assume dah, okay, maybe pendatang-pendatang ni sebenarnya warga dari China. Lepas tu tim paramedik yang datang dekat situ pun check lah nadi diorang ni satu persatu. Setiap orang tadi diorang check, tapi tak ada seorang pun yang selamat. Keadaan diorang dalam kontainer tu kan, ada yang separuh berpakaian dan diorang ni duduk dalam keadaan yang berhimpit-himpit. Dan ada juga mangsa dalam tu adalah laki bini, dan diorang ni meninggal dalam keadaan berpegangan tangan. Memang sedih guys. So punca kematian diorang ni adalah disebabkan kekurangan oksigen dan masalah hipotermia disebabkan suhu yang sangat tinggi. Suhu dalam lori tu adalah sekitar 38.5 darjah Celsius dan diorang telah terkurung dalam tu selama 12 jam. Dengan suhu yang bahang macam tu, and then terkurung dalam 12 jam adalah bukan tempoh yang pendek, terlalu lama. Esok tu Nika yang bos besar dalam sindiket ni telah fly keluar daripada sana tau. Dia telah fly keluar negara sebab dia nak selamatkan diri dia dulu. Dia tahu yang pihak polis akan siasat kes ni kau-kau punya. Tapi macam mana pun dia lari keluar negara, dia tetap dapat ditahan dekat Jerman sebab polis tak akan lepaskan dia. Lepas tu kes ni telah meletup dan telah menjadi viral dekat semua media, termasuklah dekat media Asia. So dari sinilah family-family mangsa tadi yang ada dekat Vietnam nampak berita ni, diorang kata itu anak diorang, itu keluarga diorang. So diorang pun contact lah polis sana dan maklumkan mangsa tadi tu adalah ahli keluarga diorang. Jadi diorang kata family diorang ni pergi ke sana untuk mencari kerja tau. So ada salah seorang mangsa dalam kontainer tadi tu bernama Pam Titra Mai. Okay, dia sempat mesej mak dia dalam pukul 10.28 malam macam tu. Semasa tu dia dah dekat London. Jadi maksudnya masa tu polis percaya yang lori diorang tu tengah on the way dari Belgium nak ke Britain, dan lori tu berada dekat atas sebuah kapal. Dalam mesej tu dia cakap dekat mak dia yang dia minta maaf sebab perjalanan dia ke luar negara tak berjaya. So dia kata kat mak dia yang dia
sangat-sangat sayangkan mak dia. Dan dia kata dia akan mati disebabkan sesak nafas ataupun kekurangan oksigen. So itu adalah last message yang mak dia terima daripada anak dia. Korang tahu tak berapa jumlah teramai tadi tu bayar dekat sindiket tadi untuk bawa dia ke luar negara supaya dia dapat bekerja dekat luar negara? Dia bayar sebanyak $39,000 guys. Bukan jumlah yang sikit. Jumlah tu dia sanggup bayar mahal-mahal sebab dia telah dijanjikan dengan perjalanan yang eksklusif, perjalanan VIP, dan pada masa yang sama dia dapatlah bantu untuk menaikkan taraf hidup family dia. Tapi akhirnya harga $39,000 tu adalah sebuah harga untuk dia meninggal dalam kontainer je guys. Kes macam ni bukan benda luar biasa tau yang pernah terjadi dekat Vietnam. Diorang dah terbiasa dah masuk bekerja dekat Eropah dengan cara menggunakan sindiket ni tau. Nina tak pasti sebab apa diorang gunakan sindiket ni. Maybe disebabkan prosedur nak ke sana tu murah, even bayar mahal, jadi tak complicated. So diorang telah menggunakan sindiket ni. Padahal sindiket tadi tu just nak keuntungan je, dan diorang telah masuk secara haram sebenarnya. Pada tahun 2018 dulu, jadi ada seramai 21 orang Vietnam dan juga 11 orang budak-budak ni telah dijumpai dalam keadaan lemah dekat Britain. Modus operandi diorang sama je. Diorang ni telah dibawa dengan menggunakan trailer sejuk beku tadi. Okey, berbalik kepada cerita kita tadi. Mangsa yang seramai 39 orang tu, 31 daripada diorang ni adalah orang lelaki dan 8 orang perempuan. Dan mostly kebanyakan diorang yang datang dalam kontainer tu kemungkinan datang daripada kampung yang sama. So maybe diorang ni macam target orang-orang kampung kan. Jadi kawan ni kata, yang si A ni kata, aku nak pergi Eropah, nak kerja kat sana, kau nak tak? Jadi diorang mungkin ajakkan kawan diorang, saudara mara diorang untuk pergi sama-sama. So dengan harapan dan impian diorang, kita kat sana kita boleh ubah hidup family kita. Jadi ada salah seorang mangsa yang bernama Anna Buiti, berusia 19 tahun. Dia telah bayar sebanyak $8,000 untuk sampai dekat Eropah. Yang teramai tadi tu bayar mahal sebab of course lah dia nak perjalanan tu selesa. Jadi dia telah dijanjikan dengan perjalanan VIP. Sebab itulah dia bayar sampai $39,000 tau. Tapi janji lain dapat yang lain, dan dia tetap disumbat ke dalam trailer yang sama. Lori yang orang-orang Vietnam ni naik sebenarnya ada 3 buah lori tau. Jadi 2 lori tadi tu dah sampai ke sana sebelum tu, dan diorang ni adalah trip yang ketiga untuk sampai ke Eropah. Jadi dikatakan lori yang diorang naik ni, yang ketiga ni, trip yang ketiga ni, maksudnya ada masalah sikit. So diorang punya perjalanan nak sampai ke tempat tu macam agak delay. Jadi maybe diorang ni telah stuck dalam kontainer tadi tu terlalu lama, dan diorang pun tak dapat nak survive. Hasil siasatan polis, diorang telah tahan seramai 4 orang suspek, termasuklah driver lori tadi. 3 orang daripada suspek tadi tu telah pun dibebaskan dengan ikat jamin, tapi driver lori tadi tu yang bernama Robinson masih lagi ditahan. Jadi kalau ikut laporan The Sun, Robinson adalah orang pertama yang nampak mangsa-mangsa tadi dah meninggal, dan dia juga lah yang call ambulance dan juga polis. So dekat sini memang menunjukkan yang Robinson memang tak tahu apa benda yang dia bawa dalam kontainer tu tau. Dia cuma drive lori trailer tadi tu atas arahan majikan dia je. So mungkin polis hold dia ni untuk dapatkan maklumat lagi lah, okay? Sebab dia adalah saksi utama dalam kejadian tu kan. Jadi polis tahan dia lagi. Korang bayangkan orang yang duduk dalam trailer tu, diorang nak keluar tak boleh sebab dah dikunci dari luar. Nak menjerit pula, of course lah, belum tentu lagi orang dengar kan. Lepas tu berlemas sesak dalam tu, dah macam dalam bekas kedap udara, gelap pula tu. It's not easy. At the end, perjalanan hidup diorang untuk sampai ke destinasi tak sampai pun. Yang sampai kat sana adalah mayat-mayat diorang je. Jadi sindiket yang organize benda ni dipercayai adalah snakehead. Jadi diorang ni macam ejen pelancongan lah secara ilegal, dan mencari orang-orang kampung yang nak kerja dekat luar negara. And then diorang berjanji lah dekat masa-masa diorang ni yang diorang ni akan uruskan visa perjalanan, tapi duit tu kena cukup lah apa yang diorang minta. Kalau nak perjalanan yang VIP, perjalanan yang selesa, kau kena bayar mahal lah. Kalau nak jimat atau nak murah, kena naik trailer lah. So sampai pada hari yang telah ditetapkan, masa-masa tadi tu telah disumbat masuk ke dalam trailer, dan perjalanan mereka pun dimulakan. So ada seorang pendatang Vietnam yang sampai ke Eropah dengan cara yang sama. So dia ni telah dijadikan sebagai saksi dalam kejadian, tapi dia punya identiti diorang tak dedahkan, tapi diorang gelarkan dia sebagai saksi act. Jadi dia pun katalah dulu dia pernah datang ke Eropah, sama macam masa 39 orang yang meninggal tadi. Dia datang naik trailer apa semua sama je. Diorang telah dimasukkan dalam sebuah trailer yang sejuk beku, dan bila lori diorang tu nak naik ke atas kapal, driver lori akan turun dan beritahu dekat diorang jangan buat bising atau duduk diam-diam je dalam tu. So bila diorang dah sampai dekat pelabuhan dekat UK, diorang ni akan dijemputlah dengan beberapa kereta yang berwarna hitam, kereta Mercedes hitam. Lepas tu diorang ni akan dibawa ke rumah Pong yang berada dekat selatan London. So ex ni kata dia kena duduk dekat rumah tu sampailah parents dia yang dekat Vietnam tu bayar habis tambang perjalanan dia dari Vietnam ke London. Jadi bila parents dia dah habis bayar tambang hutang perjalanan dia tadi, dia mungkin akan bebas lah dekat sana. Sebenarnya kan, kenapa diorang ni sanggup travel dengan trailer? Diorang ni sebenarnya rela ke atau diorang ni kena scam? Kalau ikut cerita lah kan, family-family mangsa ni cerita, diorang ni sebenarnya telah dijanjikan dengan perjalanan VIP macam yang cakap tadi, dan diorang ni akan dijemput dengan kereta lah, takkan naik lori ke truck ke apa tak. Tapi of course lah bayaran dia mestilah mahal kan. Kalau diorang nak ke Eropah,
Dia orang naik trailer tadi je, mungkin akan lagi murah. Tapi tak tahulah macam mana mangsa-mangsa yang ambil VIP package ni, diorang ni boleh naik trailer juga macam orang yang lain yang bayar package yang murah. So mungkin dekat sini ejen-ejen snackhead tu dah pun scam diorang, dah tipu diorang. Sebenarnya memang tak ada perjalanan VIP yang diorang ni akan pergi dengan menaiki kereta macam yang ejen-ejen tu beritahu. Diorang pun terpaksalah naik trailer yang mana perjalanan dia tu belum tentu selamat sejauh 10,000 kilometer daripada Vietnam ke Eropah. Jadi kesemua mangsa tadi telah pun meninggal sehari sebelum diorang sampai ke destinasi, guys. Serius, kesian tu. Mungkin cara diorang tu tak betul kan, tapi orang nak eksport binatang pun takkan buat macam tu tau. Takkan dia hantar dengan menggunakan kontainer. Nak pula daripada Asia kau nak travel ke Eropah. That's crazy. Alright guys, itulah sahaja perkongsian Nina untuk hari ni. Sebenarnya agak menyedihkan. Seramai 39 orang, mostly ramai yang masih remaja tau, ada dalam kontainer tu. Jadi ya, tak sepatutnya benda macam ni terjadi. Dan nasihat Nina untuk korang yang tengah tengok video Nina sekarang, kalau korang nak kerja luar negara pun, nak pergi petik buah apple ke, nak kutip sayur kat luar negara ke apa ke, even dijanjikan dengan harga yang agak lumayan dia punya gaji tu, Nina nak korang berhati-hati, okay? Selidik betul-betul, betul ke agensi ni legit, selamat apa semua. Jangan tertipu je. Orang kata meh lah sini, kita kerja dekat sana, ada agensi ni akan uruskan kita A to Z, kau just bayar sekian-sekian je. Walaupun cara dia nampak mudah, tapi make sure korang betul-betul selidik lah, okay? Sebab dekat dunia ni banyak sangat dah aktiviti berjual ataupun perdagangan manusia ni, dah banyak sangat-sangat dah, dan it's scary, okay? Very scary. Dan apa pun, please take care of yourself. Nak kerja mana pun, jaga diri baik-baik, okay? Selidik yang penting, okay? Jangan terus percaya. Itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan dapat sedikit pengajaran daripada apa yang Nina kongsikan. Dan yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe di bawah dan turn on notification juga, supaya tak terlepas lah dengan video-video baru yang Nina akan upload. Nanti dah 2-3 hari baru tengok, baru tengok lah, rupa-rupanya belum subscribe, rupanya belum lagi turn on notification, okay? Make sure turn on notification. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina dekat Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.